Wassalatu wassalam. Nawaitu ta'lim tazakkur tazki wa nafi intifa wal ifadah wal istifadah al hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnat rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi boleh ping lah sharing tu. Sharing yang dalam dewasa lagi tu. Qala muallif rahimahullah faslun wa tahtaju an ta'rifal askaraini dan kamu berhajat kepada mengenal dua askar. Jadi sebelum ni perbincangan kita dalam minggu lepas bahawa jasad kita adalah kenderaan. Jasad kita ataupun an-nafsa ataupun al-qalab, setengah baca qalib, kurang pasti dah. Nak tengok qamuh lah benarnya, setengah-setengah tanda ni ada qalib, ada kata qalab. Mana tu ia benda acuai lah, yang merujuk kepada jasad lah. Jadi nafsa ataupun jasad ni, jasad adalah markab kepada al-qalbu. Markab ataupun kenderaan. Kenderaan ni kita nak berpindah, kita nak sapa kepada satu tempat. Mana kita nak sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi jasad ni hanyalah sebagai markab tunggangnya. Tunggangnya bukanlah bagi hati, bagi raja tu. Alat sahaja. Bukanlah hati kita jadi tunggangan bagi jasad kita. Kalau hati kita menjadi tunggangan, jadi alat kepada memenuhi keperluan jasad kita, maka tak ada beza kita dengan haiwan. Mana hidup haiwan malah makan, minum, memenuhi keperluan tuntutan jasadiah. Tidak. Hakikat diri kita, al-qalbun adalah jadi raja bagi jasad kita. Apabila al-qalbun ni adalah benarnya adalah hati ni ataupun jemuh jantung berikutlah, adalah ibarat raja. Raja. Adalah ibarat raja bagi jasad kita. Jasad kita dengan ada anggota tubuh, dengan ada panca indera, dengan ada yang makna zahir ataupun batin, tak nampak. Macam apa yang diuruskan oleh otak kita. Kekuatan dalam otak kita, umpama memori, umpama kekuatan khayalan, kekuatan lintasan-lintasan dan sebagainya. Nanti kita akan bincangkan. Jadi oleh kerana raja mesti ada, raja kerajaan ni mesti ada askar lah. Mesti ada askar. Mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jadi qalbu ni, hati ni hati kita ni adalah satu makhluk, atau jantung kita, ataupun dengan arti kata lain ruh kita ni adalah satu makhluk yang mana matlamat dia adalah untuk amal akhirat, adalah untuk pergi pada akhirat, bukan terhenti kepada dunia sementara kita ni. Untuk amal akhirat lah, amal akhirat. Amal akhirat untuk menuntut apa? Yang mana penghujungnya adalah kita nak sa'adah. Kita nak sa'adah. Kebahagiaan. Apa dia sa'adah? Apa kebahagiaan itu?
kebahagiaan itu adalah kita iaitu kita ma'rifah akan Allah Ta'ala. Ni boleh tengok tajuk sebelum ni lah. Mulai kaji. Ma'rifah Allah Ta'ala. Jadi lagu mana kita nak ma'rifah? Lagu mana kita nak ma'rifah? Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'rifah Rabbi Ta'ala. Ia benar dua cara. Ulama dua cara. Pertama, tariqul istidlal. Yang kedua, tariqul istibsar. Tariqul dua, ada tariqani, ada tariqan. Pertama istidlal, kedua al-istibsar. Istibsar. Istidlal mana cari dalil, dengan kita cari dalil dengan akal kita. Istibsar dengan melihat, dengan bersihkan basirah mata hati kita. Jadi sebenarnya dalam apa yang dibincangkan dalam kitab ni, walaupun apa bahasa yang tinggi, walaupun apa pembincangan yang agak kompleks, tetapi ya bagi perkara yang logik, yang asas iaitu istidlal. Yang boleh kita buat, boleh kita laksanakan. Adapun istibsar ni boleh juga ataupun nak kepada mujahadah Allah Ta'ala, nak buka apa semua lah. Istidlal pun Tuhan buka juga. Tapi mana boleh kita usahakan. Usahakan. Jadi istibsar boleh usaha juga dengan cara mujahadah hati apa semua ni. Tapi apa dibincangkan cara istidlal. Jadi nak dapat saadah makrifah ni dengan cara istidlal ialah lagu mana terhasil kita nak makrifah kena Allah Ta'ala dengan istidlal, iaitu kita tahsulahu min sun'illah. Yang nampak dapat kita dapati makrifah ini kita dapat dengan kita daripada sun'illah, melalui sun'illah. Sun'illah. Apa sun'illah? Mana ciptaan Allah Ta'ala, khalqillah. Melalui ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makhluk. Daripada sun'illah, alam ini, daripada jumlah pada alam ini, kita lihat kepada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu dengan mata lendir kita, dengan panca indera kita, dengan telinga kita, dengan pandangan kita, dengan rasa kita, dengan deria kita, kita lihat semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana makrifah sini, dengan cara kita melihat akan sun'illah, dengan kita melihat akan ajaib, akan melihat akan ajaibil alam, keajaiban alam, keindahan, keluasnya alam, menunjukkan bahawa merujuk kepada di sana ada pencipta yang maha bijaksana, maha pengatur. Jadi kita nak bagaimana kita nak mencerap, kita nak melihat atau kita nak kenal akan ajaib alam cipta Allah Ta'ala. Caranya kita sebagai manusia lagu mana? Melalui lagu mana kita dapat ajaib lah ini, nak dapat lagu mana? Dengan melalui al-tariqul hawas, al-hawas. Al-hawas mana panca indera. Panca indera kita. Panca indera. Jadi panca indera kita, dengan pendengar kita, dengan sifat pendengaran kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta kita mendengar ni melalui satu alat, satu jahis, satu mesin dinamakan telinga. Dengan serta-sertanya yang dikaji oleh ahli sains. Manakala pelihat kita, Allah Ta'ala bagi satu anggota nama mata. Begitu juga panca-panca indera yang lain. Jadi panca indera ni juga untuk kita dapat, untuk capai kepada kita melihat kepada sun'illah, untuk kita pergi pada makrifah. Untuk kita lihat pada sun'illah dan kita capai pada makrifah. Jadi dengan kata lain, Imam Ghazali kata
panca indera ini juga adalah daripada hati. Daripada hati. Asalnya panca indera ini maknanya alat bagi hati untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang kita nak capai adalah makrifah. Ini orang panggil said kita. Ini orang panggil makrifah ni adalah said. Buruan kita. Kita nak cari kita nak pergi buru pada buru lah, nak pergi buru buru lah. Kita cari apa, rimak lah. Kita cari kerja, apa nama, kita cari kambing kot lah. Nah, kita nak capai suatu benda, buruan kita. Jadi buruan hati kita, panca indera kita patut adalah makrifah. Adalah makrifah di mana yang menjadi ibarat ke pemburuan ada dia punya alat dia, syabakah dia, jaring dia adalah hawas. Dengan melalui hawas, panca indera kita memburu, itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah. Habis kita pergi pada hari ni faslun wa tahtaju an ta'rifal askaraini. Jadi hati kita sebagai raja, raja, sultan, bagi raja mesti ada kerajaan dia. Kita akan bincang apa ni untuk tajuk-tajuk sebelum ni. Imam Ghazali sebenarnya bagi analogi yang mudah. Cuma kita ni ia ada rentetan daripada sebelum ni. Kalau kita masuk tak masuk tu ada agak pening sikit lah. Melainkan kita boleh kaji semula. Kita boleh baca sendiri, kita boleh kaji semula. Jadi raja, sultan, apa nama, hati ni ibarat raja. Okey. Wa tahtaju, kita baca dulu. Wa tahtaju an ta'rifal asqaraini. Dan kamu berhajat dua jenis askar. Wa dhalika annal askara zahiru. Iaitu askar yang dimaksudkan ini, raja kita yang ada askar dia. Askar dia. Askar ni nak guna untuk kita askar ni. Mujahadah nak perang. Nak lawan lah. Jadi raja ni ada dua askar, dua jenis askar. Pertama, wa huwa asy-syahwatu wal ghadab. Wa huwa az-zahir, alana askaru zahir, zahir. Zahir merujuk pada boleh nampak lah, boleh nampak. Wa huwa asy-syahwatu wal ghadab. Bapa syahwat ghadab boleh nampak dak? Ni nak ayatnya, kita merujuk pada syahwat wal ghadab ni makna kerja fungsi dia wa manaziluhum fil tengok lihat kepada alat dia. Nampak syahwat ghadab ni kepada yang terjemuh melalui benda hak nampak dah. Apa dia? Wa manaziluhum, dan tempat nampaknya ataupun tempatnya, wa manaziluhum, tempat kepada askar ni. Kenapa guna dhamir-hum ni? Kerana merujuk kepada askar ni satu kumpulan lah, al-jaish, merujuk pada makna askar tu sendiri. Ia tidak ada askar ni seorang, ada banyak tu guna dhamir jamak tu, merujuk pada makna. Wa manaziluhum fil yadain, pada manaziluhum fil yadain, al-yadain, dua tangan. Kita tangan, kita kat Melayu lah, kita Arab dah. Apa nama, dua tangan, dua telinga, wal uzunaini wa jami'il a'dha. Wa uzunaini wa jami'il a'dha. Maknanya anggota zahir lah. Bila nikahnya anggota zahir. Yang mana menggerakkan anggota zahir kita ni adalah syahwat dan ghadab. Hari ni mesti kita menggunakan
kita untuk memuaskan, itu kita menggerakkan anggota zahir kita, mesti kita yang diuruskan oleh syahwat. Oleh kerana kita manusia, kita kena ada syahwat untuk makan. Nah, untuk keinginan, untuk kita apa semua, kita ada keinginan ni ada syahwat lah. Nah, dan juga ghadab. Nah, nanti kita nak bincang pula konsep syahwat dan ghadab ni. Manusia perlu padanya. Kalau berlebihan, ia akan rosak. Akan punah pakai roh, pakai hati. Ia akan mengambil. Ia akan menguasai kerajaan jasad kita. Tapi kalau kurang, kita akan tak jadi manusia juga. Jadi lemah juga manusia. Tidak sempurna, tidak molek juga. Apa yang kita kena kendalikan dengan cara sederhana. Baik. Yang kedua, askar wa amal askarul batin, askar batin pula. Batin sini merujuk pada tak nampak lah. Patut ni nampak, anggota kita nampak, dua tangan, dua kaki, dua telinga, perut, maluan. Di mana menggerakkan yang menempati mereka adalah syahwat dan ghadab. Adapun batin, senternya adalah ad-dima, fa manaziluhu fid dima. Maka tempatnya adalah fid dima. Famanaziluhu yugunahu ni domain mufrad pula tadi. Famanazilhum, manazilhu pula guna domain mufrad pula, menunjuk kepada binaan, kata askar itulah askar. Tadi menunjuk pada makna, kerana askar ni lafaz mufrad. Mana jamuknya asakir. Yalah, ya tafannun. Wa amal askarul batin, adapun askar batin, maka famanazilu fid dima. Senternya di otak, wa huwa quwa al-khayal, iaitu kekuatan khayal. Kekuatan khayalan. Ada. Kekuatan khayalan. Ada. Ni apa nama zahir lagi ni, maknanya benda jasad lagi ni. Bukan roh ni. Tu ada ditanya dulu ni, bagaimana lintas apa semua ni masuk sini ni. Masuk askar kita. Kita kena arahkan kepada makrifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena isi bagi makan dengan ilmu. Kuwa al-khayal, kekuatan khayalan. Iaitu apa dia kekuatan khayal? Pertama al-quwa al-khayal. Kita ke arah mudah. Istilah dia quwwatul khayal. Quwwatul khayal. Quwwatul khayal, itu apa yang terlukis apa nama selepas kita melihat, terlukis dalam batin kita, terlukis dalam fikiran kita. Apabila kita lihat satu benda, kita khayal. Cuma kita tengok tiba-tiba kita khayal bunga dah. Kita boleh khayal kepala kita bunga. Kita pernah tengok bunga, kita boleh khayal bunga. Kalau kata makhluk asing enggak, kita khayal apa dari kita tengok lah. Lepas wat tafakkur dan at-tafakkur. Tafakkur. Maknanya tafakkur ni, atas sikit tafakkur ni kita susun balik. Kita susun balik apa gambaran khayalan kita tu untuk capai kepada satu objektif. Satu objektif, orang panggil apa nama? Ikutlah. Satu makna yang lain. Satu makna yang lain. Untuk sampai kepada satu makna, satu kesimpulan, kita berfikir, kita lihat koyak-koyak tu, kita susun pula, kita akan sampai kepada tafakur pula, kita fakur tentang alam ni. Tafakur alam kita tengok, kita koyak, kita gambar-gambar tu, kita tafakur. Ni kalau kita arahkan askar tafakur ni, kita gabungkan dengan pula, kalau kita al-hikam, ia kena gabung dengan uzlah. Uzlah, kita asingkan diri daripada benda daripada makhluk yang menyibukkan kita diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pada medan fikrah, medan kita bertafakur dan kita uzlah. Ya, sebenarnya uzlah kita nak asingkan diri kita, khulwah dia panggil. Tanpa tafakur tak jadi apa-apa. Tapi kalau tafakur plus khulwah, tafakur plus apa nama uzlah, ini akan membersihkan hati. Tapi kalau fikiran kita nak koyak fikir kita fikir kepada lagu mana nak maksiat pada Tuhan,
Berlagu mana ia akan mengarah ke akan benda tak baik lah. Ada kita guna askar jadi kerajaan kita artinya jadi orang jahat lah. Jadi jahat. Ya. Tafakkur dan juga al-hifzu. Ni dalam otak kita al-hifzu. Apa yang kita ingat? Ada. Al-hifzu memori lah, memori. Lepas tu kita kembali, kita nak mengingatkan kembali memori tu. Ni orang panggil, kalau komputer panggil apa? RAM kau apa? Memori ada. Kita nak luahkan, nak ingatkan apa yang kita ingat tu, kita jaga dalam memori kita tu, orang panggil at-tazakkur. At-tazakkur. Tazakkur kita nak kembalikan semula. Satu lagi orang panggil al-waham. Al-waham. Walikuwatin waham ni ana ayatlah ana tak jelas sangat ni. Dan itu semula. Apa yang masuk ke waham sini tak berapa nak jelas ni. Tapi apa yang dibincangkan sini adalah suatu perkara yang kita askar yang tak nampak dalam kita tak nampak kategori tak nampak lah. Mana benda yang diproses dalam dimak kita, dalam otak kita. Dalam otak ni ataupun ad-dimagh itu kuwat khayal, tafakkur, al-hifzu, tazakkur. Dan kalau kita nak guna istilah modern apalah ikutlah. Dia belajar dalam ilmu psikologi, dalam apa-apa semua Baik. Walikuwati min hazil kuwa amal khas. Dan bagi setiap daripada kekuatan ini setiap pada kekuatan khayal, tafakkur, hifzu, tazakkur ni ada satu amal khas. Ya, ada satu tugasan yang khas, ada tugas-tugasan khas dia. Fa in dha'ufa wahidun minhu, sehingga lemah satu daripada mereka, dha'ufa hal ibn Adam fil daraini, akan lemahlah keadaan manusia pada fid dunya wal akhirah. Baik. Qala muallif rahimahullah. Wa jumlatu hazainil asqaraini fil qalbi wa huwa amiruha. Dan kesimpulannya, dua askar dalam hati ni, dua askar al-qalb yang mana al-qalb ni adalah amir. Ya. Raja. Sultan. Yang mana berkhidmat, sepatutnya berkhidmat bagi al-qalb ni. Kalau apa nama khidmat yang tidak baik mengarahkan kepada kecelakaan, maka celakalah roh kita. Celakalah raja. Celaka. Kalau ke arah kebahagiaan, maka bahagialah. Dua askar yang nama zahir dan batin. Okey, fa in amara apa nama qalbu ni? Fa in amara al-lisana ay yazkura zakara. Apabila hati ni suruh lidah atau lisan ayaskura, lidah ni anggota zahir. Ayaskura menyebut, maka menyebut. Hati ingat Tuhan. Dengan tafakur kita mengarah pada, ingat kita merenung akan keajaiban alam. Dan kita menggunakan kaki kita untuk pergi menuntut ilmu, menggunakan tangan kita untuk perkara yang boleh pada kebaikan. Maka kita mengarahkan lidah kita untuk menyebut. Kalau sebut benda tak baiklah. Contohnya disebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Minhatus Saniyah oleh Syekh Al-Matbuli, insyaallah ke Minhatus Saniyah oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rawi, Abdul Wahab Sya'rani, yang mana masyarah ke kata-kata hikmah oleh Imam Al-Matbuli,
yang mana ana riwayat dengan makna bahawa lidah kita ni kalau kita cakap benda-benda yang tidak ada kebaikan, yang tidak ada faedah, tidak ada kait dengan kita banyak sangat, ia akan memadamkan sedikit akan cahaya dalam hati. Nah, cahaya dalam hati. Sebab itulah kita pernah bagi hati pada sebut apabila kita melihat mematikan bahawa anggota kita jadi malah nak buat ibadat, lepas tu dan sebagainya. Jadi kita perhati semula bahawa amal lidah kita tu. Fa in amara lisana ayaskura, dan lisan jugalah yang boleh, tidaklah satu anggota yang mentelekukkan muka seorang itu dalam api neraka melainkan dengan apa yang terhasil, apa yang diamalkan, apa yang dihasilkan dilakukan oleh lidah masa di dunia. Jadi hati ni fa in amara ay amara al-qalbu al-lisana, al-lisan wa ayaskura zakara, supaya menyebut akan menyebutlah. Wa in amara, sekiranya hatinya mengarahkan kepada al-yad, tangan, antabtisha batashat, supaya menampar maka menampalah. Nak tampar kepada dia. Nak tampar orang puan yang bukan mahram. Jadi tampar. Ini satu bentuk zina tangan. Lalu dibenarkan oleh anggota yang lain. Satulah. Kemaluan dan sebagainya. Jadi mengarah kepada benda tak malak. Hati membenarkan, hati kata bereh akan dilakukan maksiat itu oleh bahagian dia lah. Tapi kalau disuruh untuk memukul kafir harbi, musuh dalam peperangan jihad, di benda baik. Wa in amara rijla an tas'a sa'at, sekiranya hati mengarahkan supaya pergi, maka pergi. Kalau diarahkan untuk pergi kepada perkara yang tak baiklah. Wa kazalikal hawasul. Ini jadi maknanya tadi tangan, kaki, kaki, lidah, dan sebagainya lah. Anggota-anggota yang tujuh. Anggota-anggota tujuh. Ringkasnya anggota tujuh. Perut. Anggota tujuh kat. Perut. Dua tangan, dua kaki. Lidah, perut. Kemaluan. Faras. Batin. Wa kazalikal hawas. Begitu juga hal hawas. Begitu juga hal hawas. Sini anggota anggota ni pertama anggota zahir, lepas tu al hawas, panca indera. Wa kazalikal hawas, begitu juga panca indera. Wa kazalikal hawas al khamsu, al-hawas al-khamsu, pelihat, pendengar, pekecak, hatta yahfazu, maknanya benarnya adalah askar bagi hati, digunakan bagi hati untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yahfazu nafsahu, sehingga dia menjaga diri dia. Hatta yahfazu nafsahu, sehingga dia menjaga dengan hawas itu akan dirinya. Jaga dirinya pada apa? Daripada jatuh kepada perkara-perkara kecelakaan, maksiat. Kama yaddakhiru, lagu mana? Ia nak guna panca indera ni, kama yaddakhiru zada lid-daril akhirah. Jadi semuanya kita nak guna kepada pertamanya yaddakhiru zad lid-daril akhirah, untuk kita menyimpan, kita mengumpul azad, bekalan, azad ataupun bekalan, bekalan akhirah, azad al-akhirah, azad al-akhirah, bekalan akhirat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi dalam dunia kita yang sementara ni, yang sedia lebih. Kan tahu-tahulah. Dunia kita ni kalau ikut umur kebiasaan manusia, umat Nabi Muhammad kata 60 lebih tu, kita ni sebenarnya nak dibandingkan, kita sedia lebih akhirat aja, sedia lebih petah ya. Kelas kita ni, lewat sikit sedia lebih metah tak ada. Sikit lah. Jadi dalam dunia ni, ya gini. Manusia ni akan melalui dua musafir, dua perjalanan. Pertamanya ada dua perjalanan, dua safarani, dua perjalanan. Pertamanya ada ad-dunya, as-safaru fid dunya. As-safaru fid dunya. As-safaran, ada dua perjalanan. Dua perjalanan. Dua musafir. Dua safar. Pertama, safar fid dunya. Perjalanan di dunia. Perjalanan di dunia ni, hari kita lalu ya, perjalanan di dunia ni, kita perlu pada bekal apa dia? Kepada at-ta'am, makanan, kenderaan, ada PT sikit banyak, ada. Yang kedua, as-safaru minad dunya. Kedua ni musafir sebenar, musafir di dunia ni. Musafir daripada dunia, iaitu untuk ke akhirat. Kita tak lepas badu musafir kalau sebut musafir. Pertama, musafir di dunia, kita musafir semua, kita kalau jauh sikit kak, takut lapar kak, kita kena bawa makanan, atau kita beli makanan, kita ada kenderaan, PT. Yang kedua, musafir daripada dunia kepada akhirat. Hal ni zat dia perlu pada zat akhirat, perlu pada bekalan dia akhirat. Itu apa dia bekal akhiratnya? Itu untuk ma'rifatullah. Apa dia? Bekal akhirat adalah ma'rifatullah. Ada ma'rifah Allah. Allah. Ada. Man rabbuka. Ada. Ma'rifah Allah. Dan mahabbahnya. Dan cinta Allah. Cinta pada Allah. Mahabbah. Kita di akhirat nanti kita akan bersama pada yang kita cintai. Kita cinta Allah, kita cinta Nabi. Kita akan bersama di akhirat ni. Kalau kita cinta kepada dunia, kita cinta kepada golongan yang fasik, golongan yang kafir dan sebagainya, kita bersama dengan mereka. Kita tadi bekal akhir ma'rifatullah, ada mahabbah, ada mahabbatullah, mahabbatuhu. Dan berpaling daripada apa yang menyibukkan kita daripada ketaatan, dan kita menjauhkan diri daripada segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tadi sudah tentulah zat bekalan daripada dunia adalah bekalan yang lebih mulia, lebih baik daripada bekalan musafir di dunia. Kerana bekalan di dunia, musafir dunia, cuma kita boleh untuk kita melepaskan daripada azab yang sementara lah. Azab yang terputus. Kalau kita tak bawa bekalan, dalam dunia kita musafir, kita pergi jalan jauh, daripada utara ke selatan, kita tak bawa bekalan, kita tak ada makanan, kita lapar. Apa masa? Kita sementara saja. Begitu juga kalau kita tidak ada kenderaan yang sesuai, jadi seksa kita. Tapi itu sementara saja. Adapun kalau kita tidak ada bekalan akhirat, yang menyampaikan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, azabnya berkekalan. A'udzubillah min zalik. Wa yahsulu pertama mendapat azab akhirah, bekalan di akhirat. Wa yahsulu
Wa yahsulu saidu. Dan untuk dapat buruan. As-said. Untuk dapat kita as-said. Apa said sini? Dengan askar-askar ni, yang tersebut ni, untuk kita menghasilkan, untuk kita mendapatkan buruan kita. Tentulah buruan kita adalah ma'rifatullah. Buruan kita, apa yang kita capai, kita matlamat akhir kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah apa yang dituntut oleh hati dan beruang hati kita. Wa tatimmu tijarah, dan menyempurnakan wa tatimmu tijarah dan melaksanakan atau menyempurnakan at-tijarah. Kul hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah. Ada. Seterusnya ialah ayat Quran tu kan. Menyempurnakan perniagaan. Kenapa sebut perniagaan sini? Okey, kerana asal perniagaan adalah kita menukar, peniaga-peniaga ni kita tukar harta, pitih kita untuk kena kosak untuk kita dapat keuntungan dan kita nak selamat modal kita. Itu orang panggil konsep perniagaan dah. Tak ada orang niaga nak rugi, tak ada. Ada. Kita nak balik modal dan kita bukan nak balik modal saja, kita nak untung. Itu yang dituntut matlamat bagi orang bisnes lah, businessman dalam pengusahaan perniagaan mereka. Jadi Musannif Imam Al-Ghazali orang isti'arah daripada kerjaan perniaga ini, di mana dalam perniagaan yang dimasukkan sini adalah mesti ada keuntungan dan kerugian. Jadi keuntungan yang kita maksudkan di sini adalah hamba amalan seorang hamba yang mana di sana ada keuntungan, yang mana keuntungannya al-jannah, surga. Yang mana kerugian pula amalan yang bawa kepada neraka. Jadi kita kena tahulah lagu mana cara untuk dapat. Jadi sini ada untung dan rugi. Jadi kita nak cara lagu mana kita cara untuk dapat untung. Untung itu al-jannah. Al-jannah, nikahnya al-jannah, rugi an-nar. Melalui apa? Melalui tentera-tentera yang berkhidmat pada hati ni. Kita mengarah pada tu. Yajma'u bazrus sa'adah, dan menghimpunkan bazrus sa'adah, benih-benih kebahagiaan yang hakiki sejati. Itu ma'rifatu ma'rifatullah al-jannah. Pertamalah. Wa haula'i ta'iuna. Jadi apabila ini yang menjadi beruan kita, ini yang jadi objektif pada panca indera, pada anggota kita, kepada pemikiran otak kita sebagainya. Wa haula'i, dan mereka yang mengarahkan pada semua ini untuk mencari azad ila akhirah, mencari perniagaan yang menguntungkan dan mendapat saadah. Mereka inilah dinamakan mereka inilah dia panggil at-ta'iuna. Orang-orang mereka yang at-ta'iuna, mereka yang panca indera mereka, anggota-anggota mereka ta'at lil qalbi, bagi hati, kama annal malaikata ta'iuna li rabbi subhanahu wa ta'ala, bagaimana malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la yukhalifuna amrahu, tidak mencanggahi akan suruhannya. Wallahu taala alam. Insya-Allah pada esok hari esok hari kita akan bincang, kita akan kenal pula lagi Imam Ghazali mengibaratkan jasad tubuh kita ni umpama satu negeri, satu Madinah. Ia membagi pula anggota-anggota, satu pengusaha, satu daulah, satu negara ni ada menteri. Siapa yang menteri dia? Ada menteri bagi jaga polis dia. Ada askar-askar dia, ada wazir dia apa semua. Lagu mana pentadbiran dalam jasad kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tumpang tanya Ustaz? Kalau boleh jawablah.
Ya, Apa ya. ni, ada dua soalan Ustaz. Ya, Pertama, ya. Ustaz ada cakap tadi pasal marifatullah Allah tu. Ya, ya, ya. Apakah maksudnya, adakah mengenal Allah melalui sifat 20 dan juga asma' husna? Dan lagi satu, tentang apa ni, bekalan akhirat tu. Apakah bekalan yang utama yang kita perlu apa ni lah, dahulukan lah daripada bekalan yang lain? Terima kasih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, jadi ma'rifatullah, ya, dalam konteks ilmu akidah yang membincangkan kepada istidlal. Jadi istidlal. Yalah, jadi macam kita bincang sifat 20 apa semua tu, tu dalam konteks pembincang dalam ilmu akidah lah. Ilmu Ya. akidah yang itulah perlu, yang wajib, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks apa yang tuan tanya tadi. Mungkin saya boleh jelaskan bahawa makrifah itu perlu ada bagi seorang mukallaf, iaitu idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil, iaitu idrakul jazim mana pegangan yang putus, mana satu kata pegang kemah, al-mutabiq lil waqi'. Pertama, pegangnya tu putus, cahaya yang putus. Yang kedua, mutabiq lil waqi', apa nama, kena betul hak sebenar kita pegang tu, pegang salah. Kalau pegang putus tapi salah tak jadi juga. Ya. Pertama kena pergi putus satu perkata. Contoh kita ambil satu sifat lah. Itu sebut sifat 20. Contohnya sifat wujud. Yang sifat wujud. Kalau tak pegang dengan putus, tak jadi. Kalau tak pegang. Yakin 95% saja. 5% ni tidak percaya akan kewujudan Tuhan. Tak jadi. Merosak itu orang panggil hukumnya kafir lah. Yang kedua, pergi hak sebenar. Kalau pergi aku nak Tuhan wujud, Tuhan wujud. Kalau Tuhan wujud, Tuhan ni wujud yang tidak abadi contohnya. Kalau pergi Tuhan wujud yang sementara, itu rasa juga akidah. Kena hak sebenar. Yang ketiga ni kita al-istidlal. Tarik andali dengan dalil. Dengan dalil, kena dengan dalil. Wujud, Tuhan wujud. Apa dalil wujud Tuhan? Tu kita tu bincang dalam ilmu akidah lah. dalam kitab-kitab akidah, tidak bincang sinilah. Cuma Imam Ghazali sini yang mari bagaimana kita nak mengarahkan diri kita dengan anggota kita, dengan apa yang ada dalam diri kita, hakikat diri kita, dengan kita ada anggota, dengan kita ada panca indera, kita guna untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu benda lah, maknanya kita gunakan maka kita mengaji sifat 20, kita gunakan tangan kita, kaki kita untuk menuntut ilmu, mata kita untuk menuntut ilmu. Jadi cara tuntut ilmu pertamanya kita kena ada guru, kita kena belajar kita daripada guru yang mengaji pada guru apa yang sahih dan sebagainya lah. Tu kita bincang dalam ilmu akidah itu pertama. Jadi kita kena faham bahawa agama kita ni kena ada iman, Islam dan ihsan. Jadi iman ada. Cara ringkas dalam kita kecek, kita sebut dalam konteks apa nak panggil? Panggil istilah ilmu. Iman adalah pengajian ilmu akidah, Islam adalah syariah, fiqh, dan ihsan adalah kita bincanglah tasawuf, membersihkan hati, mengenal diri, adab dan sebagainya. Jadi dia kena saling melengkapi, tak boleh kita nak belajar tasawuf saja, nak belajar kitab ni sajalah, tak usah belajar akidah pada ni, tak boleh, kita kena belajar akidah. Cuma yang tak bincang lah apa yang bincang akidah, disiplin ilmu masing-masing. Ada banyak kita Imam Ghazali, kita akidah dia. Kena tengok atas pula. Okey, baik. Jadi apa nama? Akidah, ilmu akidah daripada kenal Tuhan dengan dalil-dalil dia, dengan kalau ilmu disiplin ilmu akidah, kita bincang dalam 420 tu lah. Apa yang wajib sudah akal bagi Allah, apa yang mustahil dan apa yang harus. Begitu juga pada Nabi. Baik. Cuma Imam Ghazali ni nak fokus pada menghadap diri kita. Jadi antara caranya kita guna anggota kita pada kenal Allah Subhanahu Wa Taala, antara cara belajar tadi. Atau kita tengok alam, kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak lepas juga daripada yang kedua tadi sebut tadi, Islam, syariah. Syariah. Apa dia kata taat tadi? Bekal akhirat sebut ada dah. Itu betul. Ringkasnya takwa lah. Bekal akhirat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita jawab dengan ayat Quran tadi. Wa tazawwad, Tuhan kata berbekalah apa dia? Wa khairu, sebaik-baik bekal takwa.
Ringkas takwa apa dia? Buat apa Tuhan suruh, tinggal Tuhan lagi. Okey, kita pergi pada punca sikit lagi. Makna apa dia? Yang paling utama sekali adalah buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan lagi. Kita perkara-perkara fardu ain. Perkara-perkara fardu ain. Lagu mana nak laksanakan perkara-perkara fardu ain? Kita kena kenal Tuhan dah. Kita kenal Tuhan gini kita kasih pada Tuhan. Tapi kita nak watak apa Tuhan? Kita kena belajar. Tak jumpa dalam ilmu tasawuf nak belajar nak tak jumpa dari sudut hati sajalah, dari sudut amal praktiknya tu dalam ilmu fiqh pula. Nak semaya dah, nak semaya tak ada dengan kita rasa khusyuk, kita kenal Tuhan saja, kita kena semaya betul dengan Tuhan ajar, dengan Nabi ajar, ada dengan yalah kita bahas dalam ilmu fiqh lah. Tu kita buat benda-benda hak fardu, tinggal Tuhan benda Tuhan lagi hak fardu. Nah, pada kita nak dekat lagi-lagi, kita buat perkara-perkara yang sunat. Ringkas sekali pinjam apa dalam disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi satu poin saya nak ya, dalam kita nak capai apa ni ma'rifatullah ni, kita Ghazali buat macam hierarki lah. Marhalah step yang pertama ialah taharah, ialah hak zahir dia. Suci pada najis. Suci daripada najis zahir ni. Ni sini mengisyaratkan kepada pengajian fiqh lah. Hadas, ada najis, benda tu perlu kita masuk pada Allah Subhanahu Wa Taala buat ibadat dalam keadaan betul kita punya ibadat kita suci daripada najis, suci daripada hadas. Yang kedua, kita sucikan anggota kita hak zahir ni daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan arah pada Allah Subhanahu Wa Taala no. Yang ketiga, kita buat sifat-sifat hak mazmumah dan kita isi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Satu. Yang kedua, dari sudut permulaan hidayah kita ialah kita buat ibadat-ibadat zahir dan kita meninggalkan maksiat-maksiat zahir. Atau terlebih dahulu. Maknanya semaya hak zahir dan tinggal ibadat-ibadat zahir. Tinggal maksiat-maksiat zahir membawa kita kepada buat ibadat-ibadat batin dan meninggalkan maksiat-maksiat batin. Itu cuba sedikitlah wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz, sangat jelas. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Rabbi zidna 'ilman wasilana rizqana barik lana fima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi 'ibad wa 'azizan fi uluni waj'al wajihan fid dunya wal akhirah min qarrabin ya kasirun wa hasan fi qaim la zawal ya mawdi' lakal hamdu wa lakum min sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.